رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Dan bahwasanya bagi Allah pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan. Dan bahwasanya bagi Allah pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan ketika berbuka puasa, 1000 pemerdekaan daripada api neraka. Sekaliannya telah mewajib mereka itu akan azab. Maka apabila adalah hari Jumaat dan malam Jumaat, dimerdekakan bagi tiap-tiap saat daripadanya 1000 pemerdekaan daripada api neraka. Sekaliannya telah mewajib mereka itu akan azab. Dan kita dalam hadis, sebuah hadis yang panjang tentang kelebihan bulan Ramadan. Sambung daripada yang dulu katanya, dan bahwasanya bagi Allah pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan. Maknanya setiap-tiap hari daripada bulan Ramadan, 30 hari ke artinya 29, pada setiap-tiap hari itu bila ketika berbuka puasa. Pada waktu berbuka puasa 1000 pemerdekaan daripada api neraka. Jadi maknanya Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala memerdekakan, akan memerdekakan, membebaskan manusia daripada api neraka sebanyak 1000 orang. 1000 orang yang mana mereka itu wajib di atas mereka itu azab di dalam neraka. Maka setiap hari Allah Ta'ala ada merdeka membebaskan daripada orang yang sepatut diazab ke dalam neraka, dibebaskan daripada api neraka 1000 orang. Setiap harilah pada tiap-tiap bulan Ramadan. Jadi apabila berbuka puasa suatu hari, pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala memerdekakan 1000 orang daripada ahli neraka yang sepatut diazab ke dalam neraka. Jadi maknanya ada berlaku membebaskan akan ahli neraka yang wajib neraka itu setiap hari pada bulan Ramadan. Hari pertama 1000, mana 1000 tu 1000 kali. Itu 1000 pemerdekaan. Mana pemerdekaan tu maknanya orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Mana dibebaskan daripada neraka. Yang mana mereka tu kalau Tuhan tak mengampunkan bagi dia, Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa mereka, maka tentulah mereka itu mesti kena masuk neraka. Dengan sebab dosa dia tu banyak daripada amal kebajikan. Sepatut dia tu diazab bukan dengan sebab kufur, dengan sebab maksiat-maksiat yang ada banyak pada dia daripada amal kebajikan, maka sepatut bagi dia tu diazab ke dalam neraka. Itu maknanya telah wajib, telah mesti bagi mereka itu akan azab. Mana sepatut diazab dengan sebab amal kebajikan dia tu kurang, dengan sebab amal maksiat dia tu banyak, maka sepatut diazab ke dalam neraka. Tetapi Allah Ta'ala mengampunkan dosa mereka ketika mereka berbuka puasa. Sebanyaknya satu hari itu sebanyak 1000 orang dibebaskan daripada api neraka. Setiap harilah Allah Ta'ala buat gitu. Ini maksud daripada hadis yang dulu bahasanya Allah Ta'ala mengampun man shoma Ramadhana ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambih. Siapa-siapa puasa pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia daripada dosa-dosa yang telah lalu.
Maka ini dengan sebab Allah Ta'ala mengampunkan akan orang-orang yang sepatut diazab kerana neraka setiap hari itu sebanyak yang tersebut tadi. Dan apabila adalah hari Jumaat dan apabila adalah hari Jumaat, hari Jumaat dan malam Jumaat daripada bulan Ramadan juga dimerdekakan akan tiap-tiap saat daripadanya, daripada hari Jumaat dan malam Jumaat, 1000-1000 pemerdekaan daripada api neraka. Jadi setiap-tiap saat, setiap-tiap masa, Allah Ta'ala mengampunkan 1000-1000 orang yang sepatut masuk neraka. Apabila datang hari Jumaat daripada bulan Ramadan, setiap-tiap satu masa daripada siang Jumaat dan tiap-tiap satu masa daripada malam Jumaat, Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosa bagi mereka yang berdosa sehingga mereka itu dapat lepas daripada api neraka. Sebanyaknya 1000-1000 orang semua pada setiap-tiap saat. Lepas tu kita bayanglah satu hari satu malam tu berapa saat, berapa jam. Dan maka apabila adalah hari akhir hari daripada bulan Ramadan, hari 29 atau hari 30, maka apabila adalah akhir hari daripada bulan Ramadan, hari yang akhir, hari yang hari 29 atau hari yang ke-30 daripada bulan Ramadan, dimerdekakan pada demikian itu hari. Allah Ta'ala merdeka pada hari itu, yakni di hari itu, yakni ketika berbuka puasa pada hari itu, hari yang akhir pada bulan Ramadan, dengan sebilang-bilang mereka yang dimerdekakan daripada awal bulan hingga akhirnya. Allah Ta'ala membebaskan pula Allah Ta'ala membebaskan pula daripada api neraka sebanyak mana? Sebanyaknya ialah kita hitunglah, jadi maknanya satu hari 1000-1000 orang. Maknanya 2 hari itu berapa, 3 hari itu berapa banyak, 4 hari itu berapa banyak. Lepas tu pulaknya satu Jumaat, dalam Ramadan tu biasanya 4 kali Jumaat. 4 kali Jumaat. Lepas tu setiap-tiap 1 jam dalam siang Jumaat dan malam Jumaat tu ada 1000-1000 orang dimerdekakan daripada api neraka. Maka sebanyak bilangan yang Allah Ta'ala membebaskan daripada api neraka semenjak daripada awal Ramadan sampai ke akhir, sebanyak itulah yang Allah Ta'ala membebaskan pada hari yang terakhir, tambah di atas yang dulu pula. Ya, 1000-1000 maknanya 1000 kali. 1000 tu 1000 kali, mana sejuta lah. Maka apabila malam Lailatul Qadar, maka apabila sampai masa malam Lailatul Qadar, menyuruh Allah Ta'ala akan Jibril, maka turun ia Jibril di dalam jamaah yang berhimpun daripada malaikat ke bumi, dan sertanya panji-panji yang hijau. Maka didirikan dia di atas belakang Kaabah, dan baginya 600 sayap. Daripadanya 2 sayap yang tiada ia bukakan keduanya, malaikat pada malam Lailatul Qadar. Tengok. Maka apabila malam Lailatul Qadar, apabila datang malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala menyuruh akan Jibril, turun ia
menyuruh mengaruh oleh Allah Taala akan Jibril supaya Jibril itu turun Jibril ke bumi. Sebagaimana ayat dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu. Apa dia? Tanazzalul malaikatu warruhu biizni rabbihim. Tidak. Tanazzalul malaikatu, turun oleh beberapa malaikat-malaikat, warruhu, dikarenakan ruh itu ialah Jibril. Biizni rabbihim. Biizni muafakat di sini dia katanya menyuruh Allah akan Jibril. Biizni rabbihim dengan izin, maksud izin itu ialah dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Biizni rabbihim, ni bi amri rabbihim, dengan suruhan dengan arahan daripada Tuhan mereka. Jadi turun oleh para malaikat dan juga Jibril. Jadi maknanya ada beberapa malaikat turun ke bumi dengan sebab diarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun oleh malaikat-malaikat dan ruh, yakni Jibril, fiha pada malam Lailatul Qadar, biizni rabbihim, yani bi amri rabbihim, dengan suruhan Tuhan mereka. Muafakatlah di sini katanya apabila datang malam Lailatul Qadar, Allah Taala perintah kepada Jibril supaya Jibril itu turun kepada bumi. Itu makna dalam ayat katanya tanazzalul malaikatu. Tanazzalu mana tatanazzalu, turun, berturun-turunlah oleh malaikat. Mana ramai malaikat-malaikat itu diperintah supaya turun ke bumi serta dengan Jibril, maksudnya diketuai oleh Jibril. Yang jadi ketuanya ialah Jibril. Sebab tu dia katanya maka turun ia, apabila Allah Taala suruh Jibril turun ke muka bumi, maka Jibril pun turun ia, maka turun ia ya Jibril. Jibril timur arahan daripada Allah Taala, maka dia turun ke bumi di dalam jamaah. Di dalam jamaah maknanya Jibril turun tu berserta dengan satu jemaah yang berhimpun daripada malaikat-malaikat. Mana Jibril itu turun, bukan seorang diri dia turun, bahkan turun dia tu di dalam jamaah, ini berserta jemaah yang berhimpun, yang berkumpul. Jemaah tu siapa? Daripada malaikat-malaikat yang lain daripada Jibril. Dengan maknanya Jibril turun ke bumi berserta dengan beberapa golongan daripada malaikat-malaikat yang lain lagi. Turun ke bumi. Turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Allah Taala suruhkan biizni rabbihim, dengan suruhan Tuhan mereka. Maknanya Allah Taala perintah kepada Jibril dan malaikat-malaikat yang lain supaya turun ke muka bumi. Dalam keadaan mereka turun ke bumi itu dan serta Jibril, panji-panji, bendera-bendera yang hijau. Ada serta dengan Jibril itu beberapa panji-panji yang hijau. Maka didirikan, dipasangkan, diletakkan di atas belakang Kaabah. Belakang Kaabah tu maksudnya sutuh Kaabah lah, kita maklum sekarangnya. Didirikan, dipasang, dicocokkan akan panji, akan bendera-bendera tadi tu di atas sutuh Kaabah, di atas belakang Kaabah. Dan baginya 600 sayap. Dan baginya bagi Jibril 600 sayap. Jibril bersayap. Sayap dia kesemuanya, bilangan sayap yang ada di Jibril semuanya 600 sayap.
daripadanya 2 sayap. Mana daripada 600 tu ada 2 sayap. Yang tiada ia Jibril bukakan keduanya. Maknanya 600 sayap tadi itu ada 2 sayap. Jibril tak pernah bukakan 2 sayap itu. Adalah 2 sayap daripada 600 sayap bagi Jibril tak pernah dibukakan. Malaikat pada malam Lailatul Qadar. Jadi dalam 600 sayap bagi Jibril ada 2 sayap yang dia tak buka sama sekali kalau tak datang malam Lailatul Qadar. Tetapi apabila datang malam Lailatul Qadar, 2 sayap lagi itu dibukakan juga. Maka membuka ia Jibril akan keduanya 2 sayap yang tak pernah buka malaikat pada malam Lailatul Qadar. Pada demikian itu malam Lailatul Qadar. Maka 2 sayap itu apabila malam Lailatul Qadar, Jibril pun membukakan 2 sayap itu. Apabila dia membukakan 2 sayap itu besarnya 2 sayap, maka melampau keduanya akan masyrik dan maghrib. Maka melampau meratai oleh keduanya 2 sayap yang dibuka tadi itu akan masyrik sebelah balik matahari naik dan maghrib sebelah balik matahari jatuh. Jadi 2 sayap itu memang Jibril itu besar. Malaikat makhluk yang besar-besar. Apa tu sayap dia yang 2 sayap yang dia buka pada malam Lailatul Qadar saja itu luas sayap dianya. Sehingga boleh meratakan sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh, masyrik dan maghrib. Luasnya, besarnya. Maka membangkit Jibril akan beberapa banyak malaikat pada ini umat. Maka membangkit mana mengutus arsalah. Maka membangkit mengutus oleh Jibril akan beberapa banyak malaikat yang turun bersama dengan dia daripada langit tadi pada ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Jibril turun bersama dengan malaikat-malaikat yang lain, beberapa ramai malaikat yang turun bersama dengan Jibril. Maka Jibril arah kepada tiap-tiap malaikat itu untuk pergi berjumpa dengan setiap-tiap manusia daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengarah oleh Jibril sebab dia tu sebagai ketua yang diterima perintah daripada Allah Taala turun ke bumi, maka apabila sampai ke bumi, malaikat Jibril arah kepada tiap-tiap malaikat itu pergi berjumpa dengan umat manusia umat Nabi Muhammad yang ada pada muka bumi. Maka memberi salam mereka itu atas tiap-tiap orang yang berdiri. Jadi maksudnya Jibril kumpulkan malaikat semua dan arahkan malaikat semuanya pergi merata-rata kepada muka bumi untuk berjumpa dengan setiap-tiap orang, tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia daripada umat Nabi Muhammad. Supaya memberi salam oleh tiap-tiap mereka itu akan manusia yang ada pada muka bumi. Itu sama dengan katanya dalam ayat katanya apa dia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajri. Salamun hiya ini mengikut setengah tafsir, salamun hiya tu maknanya malaikat tiap-tiap malaikat memberi salam kepada manusia pada malam itu. Jadi malaikat yang meratakan di atas muka bumi pergi ke sana ke sini, di situ pun pergi ada pergi ke sana ke sini, maka setiap-tiap kali malaikat jumpa dengan siapa dia memberi salam. Itu maksud setengah daripada tafsir katanya salamun hiya. Jadi malaikat memberi salam kepada tiap-tiap orang yang dia berjumpa. Walaupun orang itu tengok dia katanya maka memberi salam mereka itu atas tiap-tiap orang
yang berdiri ketika malaikat-malaikat, para malaikat yang merata di atas muka bumi itu berjumpa dengan orang yang sedang berdiri yang memberi salam. Jumpa dengan seorang tu sedang duduk dan yang duduk maka dia memberi salam. Dan orang yang sembahyang, kalau dia berjumpa dengan orang yang sedang sembahyang, dia pun memberi salam. Dan yang berzikir, maka dia pun memberi salam. Dan berhajat habis di situ. Jadi pendek katanya malaikat semuanya merata, berjalan merata di atas muka bumi. Jadi muka bumi hari tu kata setengah ulama katanya, kalau kita nampakkan malaikat, kita nampak akan penuh dengan malaikat. Semacam artinya apa dia? Semacam kalau nak banding, kalau kita boleh nampak akan udara, akan angin, semuanya dipenuh oleh angin, maka malam itu juga dipenuh oleh malaikat. Jadi maknanya tidak ada tempat kosong, malaikat diisi oleh malaikat kesemuanya. Ramai sangat malaikat yang turun pada malam tu. Jadi maknanya jadi berdesaklah. Kalau kita tengok, kalau malaikat tu tubuh badan dia semacam kita manusia, jadi berdesak, bersesak. nak bergerak tak boleh, penuh dengan malaikat. Nak gambarnya ketika nak melontar, ketika nak tawaf pada buat haji, begitulah penuh dengan malaikat. Kalau kita nampak, kalau jenis manusia kita nak berjalan tak boleh lah. Penuh dengan malaikat, tidak ada tempat kosong, malaikat ada malaikat, di mana kosong di situ ada malaikat pada malam itu. Maka malaikat-malaikat yang ramai tadi itu jumpa dengan siapa, ia beri salam pada orang itu. Jumpa dengan orang masih berduduk, masih berjalan, masih tidur, ataunya sedang sembahyang, maka dia memberi salam ke semuanya. Dan berjabat sekaliannya akan mereka itu. Dan berjabat maknanya berjabat tangan. Tapi kita tak terasalah. Pada yang wakil yang berlakunya, malaikat memberi salam serta berjabat salam dengan mereka. Tapi kita tak sedar, kita tak perasan. Dan mengucap amin sekaliannya bagi doa mereka itu hingga naik fajar. Dan mengucap amin sekalian mereka itu, malaikat-malaikat, bagi doa mereka itu, doa mereka itu, doa tiap-tiap orang tadi. Sekiranya ketika pada malam Lailatul Qadar itu kita ada berdoa. Kita ada berdoa, tak kiralah doa dengan mana-mana doa sekalipun, malaikat yang turun pada muka bumi, yang merantau di atas muka bumi itu, dia mengucap amin pada doa kita. Mengucap amin maknanya minta Allah Ta'ala terimakan doa yang kita berdoa. Sebab itulah dia kata ulama katanya sunat kita membanyakkan minta permintaan doa pada malam Lailatul Qadar. Sebabnya malaikat mengucap amin pada doa kita. Sebab tu katanya doa kita pada malam Lailatul Qadar diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab malaikat yang ramai-ramai malaikat tu nanti mengucap amin pada doa kita, mengaminkan doa kita. Amin tu makna minta Allah Taala terimakan doa yang kita berdoa. Hingga naik fajar. Ini dalam ayat hatta matla'il fajri. Ini sama dengan ayat katanya hatta matla'il fajri. Jadi hingga naik fajar maknanya kembali kepada semua tadi, memberi salam kepada manusia-manusia, para malaikat memberi salam kepada manusia yang dia berjumpa, dan mengucap amin kepada mereka yang berdoa, dan berjabat tangan. Akhir sampai masa akhirnya ialah akhirnya dinaik fajar. Jadi maknanya dia malaikat semua tadi tu bukan duduk di satu tempat saja, dia berpusing-pusing. Malaikat ni datang ke sini, dia berpisah, malaikat lain pula datang.
Sebab tu jadi maknanya malaikat yang ramai-ramai itu penuh meratau di atas muka bumi, berpusing-pusing di atas muka bumi. Jadi masing-masing berjalan. Orang ni seorang ni berjalan berjumpa dengan orang ni, beri salam, berjabat salam dengan orang ni, berdoa amin kepada orang ni, dia pergi cari orang lain pula. Berjumpa dengan orang lain pula, dia beri salam pula. Tinggal sudah dengan orang ni, dia pergi cari orang lain pula, beri salam kepada yang lain pula. Jadi rupanya kita ya tak sedarnya malaikat beri salam tu mengucap kesejahteraan kepada kita. Sebab tu dia katakan salamun hiya. Dengan sebab malaikat beri salam kepada kita, beri salam tu minta keselamatan. Beri salam assalamualaikum, mana kesejahteraan atas kamu, mana mudah-mudahan kamu dapat kesejahteraan daripada Allah. Sebab tu dia katakan malam Lailatul Qadar, malam penuh dengan kesejahteraan sebab malaikat sedang memberi salam. Jadi akhir kerjaan dianya hingga naik fajar pada malam Lailatul Qadar. Maka apabila naik fajar dah sampai masa berhenti, maka apabila naik fajar menyeru Jibril alaihi salam, Jibril pun panggil seru kepada sekalian malaikat. Hei segala jemaah malaikat. Dia malaikat Jibril panggil kepada semua malaikat yang dia arah meratau di atas muka bumi tadi. Jibril kata macam mana? Ar-rahila, ar-rahila. Artinya berjalan kamu. Maknanya sampai masa kita pergi dah. Dah sampai masa kita pergi berpisah daripada muka bumi. Apabila naik fajar, Jibril pun menyeru kepada semua malaikat, kita dah sampai masa kita boleh pergi dah. Sampai masa boleh kita berjalan naik ke langit, balik ke langit. Maka berkata mereka itu, apabila Jibril tu katanya ar-rahil, ar-rahil, kita dah sampai masa nak balik ke langit dah, maka malaikat-malaikat yang lain lagi itu setengah-setengah tu tak tahu apa yang jadi pada malam ini. Maka berkata mereka itu, malaikat-malaikat, hei Jibril, apa memperbuat Allah pada sekalian hajat mukmin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para malaikat tanya Jibril, apa memperbuat Allah pada segala hajat mukminin. Hajat bagi orang mukmin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan buat macam mana terhadap hajatan orang-orang mukmin yang mana mereka berdoa pada malam tadi. Maka berkata ia menjawab ia Jibril bahwasanya Allah Ta'ala menilik ia ya Allah kepada mereka itu dan maaf ia daripada mereka itu dan mengampuni ia bagi mereka itu. Jadi hajat-hajat manusia yang ada pada malam itu, Jibril jawab katanya Allah Ta'ala tilik kepada Allah Ta'ala menilik kepada mereka itu, kepada orang mukmin daripada umat Nabi Muhammad. Menilik di sini itu maksudnya Allah Ta'ala pandang kepada umat Nabi Muhammad dengan pandangan rahmat. Sebab menilik ni Allah Ta'ala sentiasa melihat akan segala perkara kan. Allah Ta'ala sentiasa melihat akan segala perkara, bukan malam Lailatul Qadar saja. Maksud menilik di sini tilikkan rahmat. Maknanya Allah Ta'ala tilik kepada tengok kepada umat Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar, tilik serta memberi rahmat. Maknanya tengok, kalau bahasa kita tu tilik rahmat, maknanya tengok dengan mata kesian. Seperti kita tengok kepada orang-orang sakit, seperti kita tengok kepada orang-orang yang minta sedekah, kaki tidak ada, duduk di tepi jalan bawa satu batil, tak letak di depan, dok kena panah, kena apa, kita tengok ke dia tu dengan mata, dengan penilikan kesian belas. Maka terasalah kita nak tolong kepada dia, lalu tu kita bagi sedekah kepada dia.
Sebab kita tilik kepada dia dengan mata rahmat, dengan mata kesian belas. Sebab tu maksudnya Allah Ta'ala menilikkan kepada mereka itu dengan tilikkan rahmat, maknanya Allah Ta'ala memberi rahmat, membuat baik kepada umat Nabi Muhammad pada malam itu. Habis itu sekiranya kalau adalah mereka itu berdosa, maka Allah Ta'ala maaf daripada mereka itu dan mengampuni bagi mereka itu. Sekiranya kalau ada siapa yang berdosa, maka Allah Ta'ala memaaf dan mengampunkan dosa-dosa mereka. Tapi maklumlah, dosa kecil diampun dengan tak mesti bertaubat. Tetapi kalau dosa besar tak diampun melainkan dengan cara taubat satu saja. Tapi dengan kalau dosa kecil, boleh jadi Allah Ta'ala mengampun dengan cara lain daripada cara taubat. Dengan sebab kedatangan malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala mengampun. Dengan sebab dia buat amal kebajikan, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kecil. Jadi segala manusia itu dapat ampunan daripada Allah. Segala dosa-dosa kecil manusia pada malam itu, Allah Ta'ala mengampunkan kesemuanya. Malaikat 4 orang. Malaikat 4 bagai orang, Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa dia. Walaupun malam Lailatul Qadar sekalipun, walaupun malam itu malam Lailatul Qadar sekalipun, Allah Ta'ala tak mengampun akan dosa-dosa bagi jenis bagai manusia yang 4 ini. Mana dia? Maka berkata mereka itu, di sini dikandaki mereka itu di sini bukan malaikat, maksudnya sahabat. Maka berkata mereka itu sahabat. Sebab ini hadis Nabi sedang cerita. Nabi menceritakan ceritaan yang berlaku pada malam Lailatul Qadar. Nabi katanya semua dosa-dosa kecil manusia itu diampun, melainkan dosa bagi 4 bagai manusia ini. Maka sahut oleh setengah sahabat, maka bertanya oleh setengah sahabat, katanya siapa 4 bagai manusia tadi yang Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa mereka? Maka berkata mereka itu, sahabat-sahabat, tanyalah, dan siapa segala mereka yang 4 itu? Maka mereka segala 4 bagai itu siapa? Itu tanyaan bagi sahabat. Maka katanya, jawab Nabi, satunya orang yang mengekali minum arak. Satu bagai manusia yang Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa merekanya pada malam Lailatul Qadar, satunya ialah orang yang mengekali minum arak. Dikandaki arak ini setiap-tiap perkara yang memabuk. Dikandaki arak ialah setiap-tiap perkara yang memabuk. Lepas tu panggil kata minum tu, minum tu atas jalan ghalib. Minum atas jalan ghalib. Sebut kata minum itu mengikut jalan ghalib. Ghalibnya arak tu benda cair. Tapi maksudnya setiap-tiap perkara yang memabuk. Apa tu ghalibnya? Araknya minum. Mana tetapi kalau kata dimaksudkan dengan arak tu setiap-tiap perkara yang memabuk, zaman sekarangnya perkara yang memabuk bukan dicampaikan dengan secara minum saja, setengah tu dengan secara telan, dengan secara makan, dengan secara hidu, dengan secara cocok, sama saja. Jadi maknanya malaikat orang yang mengekali di atas makan, minum, cocok benda-benda yang memabuk. Mana setiap-tiap mereka yang mengekali di atas guna benda yang memabuk. Walaupun bukan arak yang termaklum, bukan dengan secara minum sekalipun, dengan secara cocok melalui jarum-jarum masalah, pun sama. Maka mereka ini Allah Ta'ala tak mengampun, walaupun malam Lailatul Qadar sekalipun. Mengakali maknanya setiap hari pada adat boleh kata dia tu setiap harilah dia.
Tak setiap hari pun 2 hari sekali pun boleh kata mengakali lah juganya. Jadi maknanya pada uruf panggil kata mengakali. Tak pernah tinggal. Setiap hari setiap masuk. Itu satu jenis manusia yang Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa pada malam Lailatul Qadar. Dan yang menderakakan dua ibu bapanya. Golongan yang kedua, bagai yang kedua daripada manusia yang tak diampunkan dosa, ialah manusia yang derakakan dua ibu bapanya. Siapa-siapa yang duduk dalam deraka kepada yang ada dalam keadaan deraka kepada dua ibu bapa, sekiranya kalau dia tak bertaubat daripada kesalahan itu, tak minta maaf daripada dua ibu bapa, maka Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa dia walaupun mana-mana dosa sekalipun. Yang ketiga, dan yang memutuskan rahim. Orang yang sengaja memutuskan silaturrahim antara satu sama lain. Yang memutuskan, yang sengaja memutus. Adapun tak lama tak hubungan sebab sibuk, tapi kalau ada masa nak sambung juga, itu tak panggil memutus. Maknanya memutus di sini walaupun duduk dekat sekalipun dia tak pergi mari sebab ada tak suka pergi mari. Ada bergaduh, ada apa masalah. Maknanya yang memutuskan rahim, mana sengaja untuk nak memutus. Masa lama tak berjumpa, lama tak berziarah, lama tak bertemu, dengan sebab sibuk, masing-masing sibuk, itu tak panggil memutus. Dan memutuskan rahim. Orang yang memutuskan rahim, silaturrahim, maka tak diampunkan juga dosa mereka itu pada malam Lailatul Qadar. Dan orang yang musyahin. Bagai yang keempat, orang yang musyahin. Apabila Nabi katanya yang keempatnya ialah orang yang musyahin. Sahabat tak faham maksud. Apabila Nabi cerita katanya yang keempatnya ialah orang yang al-musyahin. Orang yang musyahin, sahabat sendiri pun tak faham apa maksud Nabi katanya musyahin. Sembah mereka itu, sembah orang, mana tanya oleh sahabat. Orang tu maksudnya sahabat. Sembah mana menanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa musyahin itu? Jadi sahabat sendiri pun dia tak faham juga maksud Nabi dengan kata musyahin. Sebab tu bahasa-bahasa digunakan oleh Nabi itu dalam, lurah-lurah tu dalam. Setengah-setengah tu sahabat dia pun tak nak faham. Tapi untungnya sahabat dia bersama dengan Nabi. Apa dia tak faham, terus dia tanya. Maka apabila ditanya, Nabi pun jawab, sebenarnya Nabi itu, iaitulah orang yang memutuskan. Iaitulah orang yang memutuskan. Itu pun tak faham lagi. Apa makna? Yani, itu yani ni ditafsir oleh pengarang, bukan Nabi. Yang Nabi tafsir katanya ialah orang yang memutus. Tetapi Syekh Ahmad, pengarang kitab, dia tafsir sekali lagi untuk kita faham, yani orang yang tiada menuturkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Itu dikandaknya ialah musyahin, orang yang tak bertegur dengan saudaranya. Saudara dikandaki saudara pada Islam lebih banyak daripada masa 3 hari. Boleh ada peluang bertegur, bercakap, tapi tak nak bercakap. Bukan tak bertegur, tak menutur tu dengan sebab jauh, dengan sebab tak jumpa. Bukan dengan sebab maknanya tak bertegur, tak menuntut antara satu sama lain tu lebih banyak daripada 3 hari, dengan sebab ada marah, ada sama-sama marah, ada bergaduhan di antara satu sama lain, dengan sebab tu dia tak bercakap pergi mari. Maka sekiranya memutuskan tidak menuturkan, tidak bercakap dengan sama saudara dia lebih pada 3 hari, maka
itu dimarah oleh Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa walaupun pada malam Lailatul Qadar. Itulah maksud dengan saudara itu, saudara pada agama. Itu empat bagai manusia yang Allah Ta'ala tak ampun sama sekali dosa mereka pada malam Lailatul Qadar. Rugilah. Maka apabila adalah malam fitrah, dinamakan demikian itu malam perbalasan. Maka apabila pagi hari fitrah, dibangkitkan beberapa banyak malaikat pada segala negeri-negeri. Maka apabila adalah malam fitrah maksudnya malam raya. Malam fitrah, malam raya fitrah. Sebab esok raya fitri kan. Malam fitrah mana malam raya. Apabila adalah malam fitrah, mana apabila masuk malam raya, tapi malam raya itu ada nama dia. Malam fitrah, malam raya itu ada nama dia. Katanya dinamakan demikian itu malam itu, dinamakan dia letak nama. Kan demikian itu malam itu. Malam fitrah, malam raya itulah diletak namakan dengan nama malam perbalasan. Kalau bahasa Lailatul Jaza. Kalau bahasa Arab Lailatul Jazai. Lailatul Jaza. Kalau bahasa Arab Lailatul Jaza. Maknanya malam perbalasan. Jadi malam tu malam Allah Ta'ala beri balasan baik kepada mereka yang sebulan penuh mereka berpuasa. Malam itulah malam yang Allah Ta'ala beri balasan baik kepada mereka yang mana sebulan penuh mereka usaha berpuasa. Maka apabila pagi hari fitrah, mana pagi raya, raya fitri, raya Idul Fitri, maka apabila pagi hari fitrah, mana apabila masuk waktu pagi bagi hari raya, dibangkitkan beberapa banyak malaikat. Apabila sampai waktu pagi, masuk pagi raya itu Allah Ta'ala utuskan beberapa malaikat pula pada segala negeri-negeri. Jadi apabila sampai masa waktu pagi raya itu, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat turun ke bumi pula. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat-malaikat, beberapa banyak malaikat turun pula ke bumi dan pergi merata-rata kepada setiap negeri-negeri. Setiap negeri, setiap kampung lah. Jadi maknanya Allah Ta'ala merintah kepada malaikat turun ke bumi dan pergi merata kampung, merata negeri, merata tempat. Maka turun mereka itu ke bumi. Apabila Allah Ta'ala merintahkan supaya turun ke bumi, maka malaikat pun turunlah ke bumi. Maka turun mereka itu beberapa banyak malaikat kepada bumi. Maka berdiri mereka itu beberapa banyak malaikat di atas segala muka jalan. Maka malaikat tadi itu berdiri mereka itu pada di atas segala muka jalan. Maknanya dia tunggu di muka jalan. Apa dia? Muka jalan. Jalan tu maksudnya lorong-lorong, jalan-jalan yang manusia lalu pergi mari, walaupun jalan tu tak begitu besar, walaupun bukan jalan raya sekalipun, lorong-lorong maknanya di kepala dia lah. Di kepala jalan, maknanya pitu jalan, muka artinya kepala jalan. Berdiri mereka itu di atas segala muka jalan, pada pitu jalan, pada permulaan jalan, bukan di hujung, lawannya hujung lah. Maka menyeru mereka itu dengan suara yang didengarkan dia oleh segala barang yang dijadikan dia oleh Allah.
malaikat jin dan manusia. Jadi malaikat yang Allah Taala perintah turun pada muka bumi tadi tu, mereka berdiri pada muka-muka jalan, pada awal pada muka-muka lorong-lorong, lorong-lorong jalan. Maka duduk di situ, mereka menyeru dengan suara yang nyaring, dengan suara yang kuat sangat mana sehingga dengar segala perkara yang dijadi oleh Allah Taala, segala makhluk Allah Taala dengar kesemuanya. Suara yang dilaunkan, yang diserukan oleh malaikat-malaikat yang ramai tadi yang duduk di muka-muka jalan, suara yang nyaring diserukan, didengarkan semuanya oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malaikat jin dan manusia, jin tak dapat mendengarkan suara itu. Manusia kita pun tak dapat mendengarkan suara itu. Jadi binatang-binatang kesemuanya dengar kesemua suara yang dilaunkan oleh, yang diserukan oleh malaikat-malaikat tadi. Tapi sayangnya kita manusia, jin dan juga jin tak dapat dengar suara mereka itu. Maka berkata mereka itu, ni seruan dia. Suara seruan malaikat tadi, apa yang dia kata dalam seruan dia? Maka berkata mereka itu, malaikat-malaikat, hei umat Muhammad, keluar kamu kepada Tuhan yang amat murah. Wahai umat Nabi Muhammad, wahai umat Muhammad yang sedang ada kat rumah-rumah, yang ada di tempat kediaman masing-masing, keluar kamu, mana keluar kepada tempat sembahyang raya. Keluar kamu kepada Tuhan, mana kepada ibadat kepada Tuhan. Keluar kamu kepada Tuhan, ini kepada beribadat kepada Tuhan. Tuhan yang amat murah, yang memberi akan pemberian yang banyak. Tuhan yang amat pemurah, yang memberi segala pemberian yang amat banyak, dan mengampuni ia akan dosa-dosa yang besar. Maksud besar ni banyak. Bukan dosa besar yang kita maksud seperti berzina, seperti bercuri gitu. Maksud yang besar, yang ni banyak. sebab keadaan kita hukumnya tetap. Dosa besar tak diampun dengan malaikat dengan secara taubat. Dan mengampuni ia Allah Ta'ala akan dosa yang besar ni, dosa-dosa yang banyak. Dosa kecil walaupun banyak sekalipun Allah Ta'ala boleh mengampunkan semuanya. Kalau dosa besar seperti berzina, seperti bercuri, seperti tak sembahyang, itu mengampunkan juga, tetapi syaratnya bertaubat lebih dulu. Jadi dia seru gitulah. Jadi maknanya apabila masuk waktu pagi itu, malaikat panggil seru kepada manusia seperti orang kita buka kat masjid-masjid, kita semua pakat datang kepada masjid untuk bersolat raya beramai-ramai pada pukul 7 ke misalnya. Jadi mana dia tu seru begitulah. Maka apabila keluar mereka itu kepada tempat sembahyang, maka apabila sampai masa nak sembahyang raya, maka semua manusia itu keluar mereka itu daripada rumah masing-masing untuk menuju kepada tempat sembahyang raya. Kepada tempat sembahyang mereka itu, tempat sembahyang raya mereka itu. Berfirman Allah Jalla Jalaluh bagi segala malaikat. Maka Allah Ta'ala bercakap dengan malaikat pula, berfirman, berperintah kepada malaikat pula, segala malaikatku, apa balasan orang yang mengambil upah apabila perbuat ia akan kerjaannya. Jadi apabila semua manusia tu keluar kepada tempat sembahyang raya masing-masing tempat, maka Allah Ta'ala buat tanyalah kepada malaikat. Cuma dah tahu dah, cuma nak jadi cakapnya buat tanya. Allah Ta'ala buat tanya kepada malaikat, dia tanya macam mana? Wahai malaikatku, apa balasan? Apa balasan? Maknanya aku nak bagi balasan apa kepada mereka ini? Apa balasan yang hendak dibagi? Apa balasan orang mana yang mengambil upah?
Maksudnya mengambil upah tu maknanya seolah katanya Tuhan upah kita sembahyang lah. Tuhan kita ni orang ambil upah. Kita ni qoli ya. Kita ni orang ambil upah, tokirnya ialah Allah Ta'ala. Jadi Tuhan upah kita sembahyang, Tuhan upah kita puasa. Kita pun puasa. Apabila kita puasa, Tuhan nak bagi upah lah. Tuhan upah kita sembahyang, maka apabila kita tunaikan sembahyang yang diupah tadi, maka sekarang Tuhan nak bagi gaji lah. Itu orang yang mengambil upah. Maknanya orang yang beramal, orang yang buat ibadat. Orang yang buat amal kebajikan, orang yang buat ibadat. Itu mana orang yang mengambil upah. Apabila perbuat ia akan kerjaannya. Mana kerjaannya, kerjaan orang yang mengambil upah. Apabila ia buat, ia tunai akan kerjaan yang dia ambil upah itu. Jadi kita ambil upah daripada Tuhan bersembahyang, maka kita pun dah buat dah sembahyang itu. Kita ambil upah daripada, kita makan upah daripada Tuhan untuk berpuasa, maka puasa pun kita dah tunai dah buat dah. Jadi Allah Ta'ala buat tanyalah kepada malaikat, kita nak gaji apa kepada orang ini? Dia ambil upah nak sembahyang, dia pun dah sembahyang. Dia ambil upah nak sedekah, dia pun sedekah dah. Dia ambil upah nak apa? Nak sedekah zakat fitrah, dia pun sedekah dah. Dia ambil upah nak puasa bulan Ramadan, dia pun dah tunai dah puasa Ramadan itu. Kita nak beri gaji dia, nak bagi apa upahan kepada dia, kita nak bagi gaji macam mana pada dia, kita nak bagi balasan macam mana pada dia, di Tuhan buat tanya kepada malaikat. Maka malaikat pun maka berkata malaikat, dia ni satu hikmat Allah Ta'ala buat tanya. Tapi kalau kita kiranya itu semuanya pekerjaan sudah ke Tuhan, di atas dia semuanya nak bagi macam mana pun. Tetapi untuk nak bagi puas hati, kita tanya orang yang bekerja sendiri, nak gaji berapa banyak. Atau tanya kawan-kawan dia, nak bagi ke dia tu gaji berapa banyak. Itu nak bagi puas hati pada orang kerja. Kalau tanya toke tak nak bagi banyak lah gaji. Tapi kalau tanya, mu nak kerja sehari, kau kerja sama aku, kau nak berapa banyak gaji sehari-sehari. Kau kata sendiri, aku tak nak kata. Artinya tanya kawan, seolah katanya malaikat tu kawan kita. Tanya kawan dia, kita sepatut bagi gaji banyak mana kepada dia? Kita sepatut balas apa kepada dia? Itu untuk nak memuas kepada balik orang kerja. Itu hikmatnya buat tanya begitu. Maka berkata malaikat, wahai Tuhan kami dan penghulu kami, balasannya bahawa engkau sempurnakan umpahannya. Balas yang yang patut dibalasnya ialah Allah Ta'ala mespenuhkan upahannya, tidak mengurang daripada kerjaannya walaupun sedikit. Muspenuhkan upahan. Muspenuh tu maknanya bagi cukup, halal lebih. Bagi cukup, tak kurang, dan nak kalau bagi itu, kalau 10 bagi 10 itu dah sepenuh, tapi bukan terlebih sepenuh. Nak bagi sepenuh dan lebih sepenuhnya ialah kena bagi lebih daripada yang disakat. Mana angka sepenuhkan upahannya, mana bagi sepenuh lagi pula lebih di atas sakatan. Kalau gaji 10 bagi 15 20 tu lagi. Maka firman Allah Ta'ala bahwasa aku menyaksikan kamu, sekalian malaikatku. Inilah tujuannya. Allah Ta'ala buat tanya kepada malaikat, tujuannya nak bagi malaikat tu jadi saksi kepada Tuhan. Katanya Allah Ta'ala telah bagi balasan kepada mereka yang buat amal ibadat pada hari itu. Maka bahwasa aku menyaksikan akan kamu, mana aku ambil kamu sebagai menjadi saksi. Kamu menjadi saksi untuk aku bahwasanya aku dah bagi balasan kepada hamba-hamba yang beramal yang makan upah tadi. Jadi Allah Ta'ala suruh malaikat tu jadi saksi di atas bayaran gaji dia.
segala malaikatku, bahwasanya aku telah belum pada telah tu kita buang, bahwasa telah aku jadikan balasan mereka itu pada puasa mereka itu bulan Ramadan. Jadi nak begitu, bahwasa telah aku, jadi aku, perkataan aku belum pada telah tu kita likung, kita buang. Bahwasanya telah aku jadikan balasan mereka itu pada puasa mereka itu, balasan puasa lah, balasan puasa mereka itu bulan Ramadan, dan berdiri sembahyang mereka itu, berdiri sembahyang fardu pada bulan Ramadan, dan sunat-sunat termasuk sunat tarawih, sunat witir dan tahajud dan lain-lain lagi, segala sembahyang sunat wajib yang mereka sembahyang pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala jadikan apa itu balasan akan redha aku. Allah Ta'ala bagi keredaan kepada mereka. Dan ampuniku. Allah Ta'ala bagi balasannya, satu balasannya ialah Allah Ta'ala bagi keredaan kepada tiap-tiap mereka yang puasa pada bulan Ramadan dan bersembahyang fardu dan sunat pada bulan Ramadan. Maka dapat keredaan Allah Ta'ala, maka itu yang kita nak. Dengan sebab redha inilah dapat kita bahagia dalam syurga. Dan mengampuniku, kita dapat dua perkara ni dah cukup, dah bahagia dah kita. Maka firman Allah Ta'ala, hamba-Ku, minta oleh kamu akan daku. Hamba-Ku. Ni Allah Ta'ala firman tuju kepada kita semua. Hamba-Ku, minta oleh kamu akan daku. Mintalah apa-apa ni daripada aku ni. Maka demi kemuliaanku, Allah Ta'ala bersumpah, maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada kamu memohon akan daku pada hari ini, hari raya, akan sesuatu bagi agama kamu dan dunia kamu. Jadi pada hari raya itu Allah Ta'ala katanya, sekiranya kalau kamu memohonkan apa-apa perkara, tak kira perkara sesuatu itu perkara bab akhirat, bab agama, bab akhirat, atau bab dunia, malaikat aku kurniakan kamu akan sesuatu. Jadi pada hari raya itu sekiranya kalau kita minta lah doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira doa yang kita minta itu bab dunia, bab harta dunia ke, atau bab akhirat, bab sakutan dengan akhirat atau sakutan dengan dunia, sama saja Allah Taala terima pada hari itu. Sebab itulah ulama katanya pada hari raya itu setengah daripada masa istijab doa. Hari raya masa yang istijab doa. Banyaklah kita berdoa kita membanyakkanlah permintaan kita kepada Allah Ta'ala, berdoa kita kepada Allah pada hari raya itu. Sebab hari itu Allah Ta'ala bagi tawaran, siapa nak mintalah. Aku sentiasa nak bagi pada hari itu. Itulah kelebihan sebulan. Daripada hadis yang panjang, Nabi sebut daripada awal-awal kedatangan bulan Ramadan, dan apa-apa yang berlaku pada setiap hari bulan Ramadan daripada mengampunkan dosa, dan Nabi cerita dalam sebuah hadis ni juga akan malam Lailatul Qadar, dan masuk juga dalam hadis ni ceritaan pada hari raya. Maka semuanya daripada sebulan-bulan Ramadan sampai ke hari raya itu bahagialah kita semuanya. Bagi kita dah cari keuntungan dunia dan akhirat. Kesempatan yang besar, peluang yang besar untuk kita cari kejayaan dunia dan akhirat dengan bulan Ramadan dan dengan hari raya. Itulah yang sebuah hadis yang panjang. Maka habis di situ, insyaAllah kita sambung minggu depan dengan katanya, dan diriwayat daripada Ibni Mas'ud
Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al lana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu fardud alaina wa tahti aj'al subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, Terima Baba. kasih Bapa.